Salam sejahtera bersama saya Nevin Majil dalam 15 minit MMTV edisi 29 Januari 2024. Kita ke berita utama. Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin membayar ikat jamin RM280,000 seperti yang ditetapkan Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Beliau yang berkerusi roda selesai membayar ikat jamin itu pada pukul 11.24 pagi tadi ditemani isterinya Puan Naimah Khalid. Terdahulu, Daim 86 tahun atau nama sebenarnya Cik Abdul Daim Zainuddin mengaku tidak bersalah atas tuduhan tidak mematuhi notis Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung pengisytiharan 70 aset hartanya selepas tuduhan tersebut dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Azura Alwi. Mengikut pertuduhan, Daim didakwa telah dengan sengaja memberikan satu pernyataan bertulis dengan bersumpah yang tidak mematuhi terma notis di bawah Seksyen 36-1-E Akta SPRM 2009-Akta 694 bertarikh 8 November 2023 yang telah dihantar kepada tertuduh oleh seorang pegawai SPRM berpangkat Pesuruhjaya dan yang lebih tinggi pada 14 November 2023. Harta itu antaranya satu akaun amanah saham nasional berhad ASB, 7 kenderaan seperti Jaguar, Mercedes-Benz serta Rolls-Royce, 38 syarikat dan 25 hartanah di Ibu Negara, Selangor, Negeri Sembilan, Perak serta Kedah. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Ibu Pejabat SPRM nombor 2 Lebuh Wawasan Presin 7 Putrajaya pada 13 Disember tahun lalu. Orang ramai berpeluang menyaksikan acara State Drive atau lambaian kasih yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Pemaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria yang berlangsung esok. Acara kemuncak tersebut akan bermula pada pukul 10 pagi dari dataran Parlimen ke Bulatan Datu On sebelum Seri Paduka Baginda berdua berlepas ke Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid berkata susulan itu sepanjang Jalan Parlimen sehingga ke arah Bulatan Datu On akan ditutup sepenuhnya seawal pukul 6 pagi. Ujarnya ia bagi pergerakan masuk pasukan pelambai seramai 3,650 yang terdiri dari kaki tangan kerajaan dari pelbagai kementerian. Sebelum acara tersebut, Seri Paduka Baginda berdua dijangka menghadiri istiadat keberangkatan balik yang bermula daripada Istana Negara dan kemudiannya di dataran Parlimen sebagai simbolik tamat tempoh pemerintahan yang di-Pertuan Agong ke-16. Dalam pada itu, ujarnya Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur akan menempatkan lebih kurang 91 kekuatan pegawai bagi mengawal lalu lintas dan sebanyak 7 laluan yang terlibat dengan penutupan penuh manakala 13 laluan lagi akan ditutup secara berperingkat bermula pukul 9 pagi. Bayaran Fasa 1 Sumbangan Tunai Ramah STR 2024 bermula hari ini diharap dapat meringankan beban rakyat terutamanya ketika kenaikan harga barang kini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau akur bahawa kesulitan kenaikan harga barang merupakan masalah utama yang membelenggu sebilangan besar rakyat. Yakin kunci kestabilan negara terletak pada kesaksamaan dan keadilan sosial menurut beliau lagi Kerajaan Madani turut beriltizam memberi rakyat kehidupan yang bermaruah. Terdahulu melalui laman sosial miliknya, Anwar berkata bayaran maksimum STR bagi isi rumah pada tahun ini ditingkatkan lebih daripada 66% kepada RM500 berbanding RM300 tahun lalu. Justru beliau berharap para penerima STR Fasa 1 dapat memanfaatkan sebaiknya bantuan berkenaan. Polis sedang menjalankan siasatan terhadap satu video tular berkaitan isu pembayaran saman yang dikenakan terhadap seorang pemandu warga asing. Pengarah Jabatan Siasatan Penguasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Azman Sapri berkata, video yang memaparkan tindakan anggota trafik menyaman serta menawarkan saman ke atas pasangan warga Britain itu dikesan tular melalui platform YouTube dan media sosial. Menjelaskan perkembangan siasatan akan dimaklumkan, jelasnya polis tidak akan bertoleransi dengan sebarang salah laku oleh mana-mana pegawai atau anggota yang terlibat. Terdahulu tular satu video di YouTube Treat the Globe memaparkan pasangan pelancong dari United Kingdom yang dikenali sebagai UK van lifers disaman anggota polis trafik akibat kesalahan memandu laju.
Dalam video itu, anggota polis trafik dilihat memberitahu pasangan terbabit bahawa mereka memandu sekitar 80 km sejam berbanding had laju yang dibenarkan iaitu 60 km. Susulan itu, pasangan berkenan bersetuju untuk membayar secara tunai dan menyerahkan wang berjumlah RM100 tanpa diberikan surat saman. Siasatan Himpunan Selamatkan Tanah Air Kita, Suara Rakyat ke Istana Negara di Pintu 2 Istana Negara 23 Januari lalu akan disiapkan minggu ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid berkata setakat ini pihaknya telah mengambil sejumlah 15 keterangan terdiri daripada 7 saksi awam dan 8 saksi polis. Ujarnya kenyataan seramai 6 lagi saksi awam akan diambil hari ini dan esok sebelum kertas siasatan disiapkan selewat-lewatnya pada Rabu. Dahulu lebih 1,000 orang berhimpun di hadapan pintu 2 Istana Negara bagi menyerahkan memorandum yang dipercayai mengandungi pelbagai tuntutan membabitkan isu semasa negara ketika ini. Himpunan tersebut dianjurkan Sekretariat Pembela Tanah Air PETA mewakili 3 wakil gabungan badan bukan kerajaan NGO. Dalam pada itu bertanyakan tentang laporan polis yang dibuat Istana Negara terhadap aktivis pembangkang Badul Hisham Syaharin atau dikenali sebagai Cikgu Bat, beliau berkata siasatan tersebut dijalankan oleh unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman. Dikecam mengenakan pesanan mencolok mata selain bergelek ketika beraksi pada konsert Milenia 2024 Sabtu lalu, penyanyi Baby Shima menyifatkan tuduhan sedemikian dilemparkan pihak yang sengaja ingin mencari silapnya. Pemilik nama sebenar Nur Ashima Ramli itu berkata, gaun singkat rona hitam dipadankan dengan seluar ketat bersama but tinggi yang menutup sebahagian pahanya bersesuaian dengan konsep persembahan. Shima turut menegaskan dia kini enggan memeningkan kepala memikirkan pandangan skeptikal sekelintir individu yang hanya pandai mengutuk. Tamanya sebagai penyanyi dangdut pemilihan pakaian perlu disesuai dengan konsep persembahan, namun apabila berada di luar, dia masih seperti wanita lain dan memakai pakaian yang lebih sopan. Berita luar negara, seorang lelaki di Pakistan memecah Guinness World Record selepas berjaya mengenal pasti 34 lagu penyanyi Amerika Syarikat Taylor Swift berdasarkan lirik dalam tempoh 1 minit. Agensi berita United Press International melaporkan Bilal Ilyas Jandir, 20 tahun, mendengar lirik dibacakan seorang lelaki tanpa iringan muzik sebelum mengenal pasti setiap lagu semasa percubaan tersebut. Sebanyak 50 buah lagu dari Swift disusun secara rawak semasa percubaan tersebut. Bilal berjaya mengenal pasti 34 lagu penyanyi kegemarannya itu dalam tempoh 1 minit sekaligus memecahkan rekod 27 lagu yang dicatatkan oleh Dan Simpson pada 2019. Ujarnya dia mendengar lagu penyanyi Blank Space itu sejak zaman kanak-kanak dan menjadi peminat tegar. Seorang lelaki dan anjing peliharaan mati dibaham oleh spesies harimau terbesar dunia, harimau Amur, di rantau timur jauh Rusia yang menyebabkan penduduk tempatan hidup dalam ketakutan. Menerusi rakaman sistem televisyen militer tertutup CCTV memaparkan situasi beberapa anjing pengawal diserang oleh haiwan buas itu. Spesies harimau Amur dilaporkan dirancam di Rusia, namun populasinya semakin berkembang sejak Presiden Vladimir Putin memulakan kempen pemeliharaan haiwan itu di habitat semula jadinya di timur Rusia. Sehingga kini dianggarkan terdapat lebih 750 harimau Amur hidup di habitat liar di mana haiwan itu merayau, memasuki bandar dan kampung selain berkeliaran di kawasan kejiranan serta menyerang penduduk tempatan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara.
Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Beralih ke berita ekonomi, pesakit akan merasai kesan apabila 50% bekalan ubat-ubatan untuk pelbagai penyakit yang diimport dari luar negara dijangka naik harga. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Presiden Persatuan Farmasi Malaysia (MPS) Amrahi Buang berkata kenaikan 5 hingga 10% bagi setiap jenis ubat terutamanya patent drug iaitu ubat yang tiada alternatif itu akan memberi kesan kepada pesakit dan waris mereka terutama di sektor swasta. Sebelum ini, media melaporkan harga ubat-ubatan di Malaysia dijangka meningkat tidak lama lagi susulan canangkan syarikat pembuatan ubat Amerika Syarikat menaikkan harga pasaran. Mengulas lanjut, Amrahi berkata kenaikan tersebut tidak boleh diletakkan di bawah tanggungjawab Kementerian Kesihatan KKM sepenuhnya. Galaxy S24 tahun ini menggunakan Galaxy AI iaitu kecerdasan buatan AI untuk membantu penulisan, menyunting gambar, melakukan alih bahasa panggilan suara dan melakukan ringkasan untuk nota panjang. Lebih menarik lagi, untuk pasaran China, jenama tersebut menggunakan teknologi tempatan iaitu Baidu bagi menggantikan Google, namun sehingga kini prestasi ciri Galaxy AI yang menggunakan teknologi Google atau Baidu tidak dapat dipastikan. Ciri seakan Circle to Search tetapi menggunakan teknologi Baidu juga diberikan khusus kepada Galaxy S24 bagi pasaran negara itu. Berita sukan, berakhirnya kempen Harimau Malaya di Piala Asia 2023 tidak bermakna skuad negara boleh bersenang lenang memandangkan misi ke Arab Saudi bagi Piala Asia 2027 akan diteruskan. Selepas dua perlawanan, skuad bimbingan Kim Pan-gon mengungguli kumpulan D dengan 6 mata sekaligus mencerahkan peluang untuk mara ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2026 yang juga slot automatik ke Piala Asia 2027. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin menegaskan perancangan rapi perlu disusun bagi memastikan skuad Harimau Malaya dapat mengekalkan prestasi bagi meneruskan momentum untuk bertemu Oman di tempat lawan dan lawan sendiri pada match depan. Jelasnya skuad negara akan mengharungi sekurang-kurangnya 2 aksi persahabatan sebagai persiapan sebelum menentang Oman. Manchester United hampir tewas namun bangkit menjinakkan kelab Division 4 Newport County 4-2 dalam aksi pusingan keempat Piala FA di Rodney Parade awal pagi tadi. Mendahului 2 gol menerusi Bruno Fernandes pada minit ke-7 dan Kobbie Mainoo pada minit ke-13, namun Newport merapatkan jurang sebelum babak pertama berakhir hasil ledakan Bryn Morris pada minit ke-36. Bermula babak kedua, Will Evans mengikat kedudukan 2-2 sebelum Anthony Santos kembali meniup semangat pemain Red Devils selepas menjadikan gol ketiga sekaligus menamatkan kemarau jaringannya sejak April lalu. Rasmus Højlund menotahkan kemenangan United apabila berjaya menjadikan gol keempat pada masa kecederaan menjadikan keputusan 4-2 kekal sehingga whistle penamat. Sementara itu, Liverpool mara ke pusingan kelima Piala FA selepas membelasah Norwich City 5-2 di Anfield semalam. Kemenangan The Reds itu membolehkan mereka berada dalam landasan tepat memburu 4 kejuaraan sebagai hadiah kepada pengurus Jurgen Klopp yang telah membuat pengumuman akan meninggalkan Anfield pada penghujung musim ini Jumaat lalu. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 30 Januari 2024. Jangan lupa dapatkan Akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevin Macil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.